Jadi bagi saya bila kita terlibat dalam bidang penulisan ini, kita semakin hari semakin dapat mengetahui sebenarnya apakah mesej utama Al-Quran Karim juga wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kerana sumber ilmu itu adalah pembacaan, dan sumber ilmu itu tidak menjadi sumber, tidak menjadi punca, tidak menjadi punca kuasa, tidak menjadi punca segala kebaikan, melainkan ilmu tersebut, idea tersebut, perspektif tersebut disampaikan kepada masyarakat. Dan kalau disampaikan secara yang biasa, dia tidak berkekalan. Dan dalam konteks agama kita ini, yang lebih kekal, lebih baik. Ma huwa adwam wa huwa ahsan. Itu konsepnya. Sebab itulah wakaf ini merupakan amalan yang terbaik, sebab dia akan berkekalan sampai bila-bila. Jadi ma huwa adwamu huwa ahsanu wa afdalu. Itu juga dalam konteks maqasid syariah misalnya, disebut oleh Imam Ar-Rasuni, apa sahaja tema atau hukum yang lebih a'am, yang meliputi segala jenis manusia dan keadaan dan pelbagai geografi dan lokasi dan masa, bahawa itu lebih baik. Sebab itu maqasid syariah lebih baik daripada hukum syariah, kerana maqasid syariah, polisi utama Islam ini adalah a'am, lebih wider, lebih besar daripada hukum-hukum yang spesifik halal haram dan sebagainya, kerana maqasid itu menyusun cara hidup masyarakat. Hukum hakam tidak boleh menyusun masyarakat, hanya menyusun hidup manusia seorang atau dua atau tiga orang, tapi maqasid menyusun negara, atau caranya, SOP-nya, best practice dan sebagainya. Baik juga dalam konteks hidup ini, mungkin kita nak sebutkan apa yang lebih baik. Ada dua disebut oleh Nabi, iaitu mahuwa yang kekal, iaitu yang konsisten. Itu kita takrifkan sebagai yang kita buat sikit tapi dia kekal. Itu juga adwam. Satu lagi adwam itu yang abqa, dia kekal sampai bila-bila. Jadi itu tafsir saya lah kepada maksud kita buat satu benda itu dia kekal, dia mempunyai kuasa gelombang sampai bila-bila walaupun sedikit. Jadi itu tafsiran saya khas kepada hadis tersebut. Apa yang mahu adwamu huwa khair indallah walau kan aqal, ataupun kama qala sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sedikit. Jadi nak menzahirkan ilmu yang Allah kurniakan kepada kita adalah melalui penyampaian. Tapi penyampaian yang kekal itu adalah melalui penulisan. Sebab itu dalam sejarah agama Islam ini tidak ada tamadun di dunia ini yang bila maju tamadun mereka penuh dengan buku-buku melainkan tamadun Islam. Even di barat pun sampai sekarang tidak boleh menandingi tamadun penulisan buku-buku dalam sejarah kita. Jadi bila kita membaca, bila kita meneliti, kita melihat, kita mendengar, kita mentadabur, kita akan ada satu himpunan air yang banyak dalam sebuah kolah. Dia tidak akan kurang, malah dia akan penuh, dia akan melimpah keluar daripada kolam, daripada dia panggil buyung, ataupun daripada tempat simpanan air, dia akan melimpah. Begitulah juga dengan buku yang kita baca, artikel yang kita sentuh, petikan surat khabar yang kita meneliti, sajak yang kita hayati, pantun yang kita cuba memahami maksudnya, kesemuanya itu akan memberikan limpahan kepada bekas air kita. Lama tak lama, atau lama kelamaan dia akan melimpah keluar, dia akan menjadikan hasil yang baru. Jadi secara automatiknya agama kita menekankan sumber punca kuasa, tidak menekankan sangat kepada kesannya, sebab kesan itu dia panggil no-brainer. Dia memang akan datang, macam mana pun dia akan timbul secara logiknya, secara naturalnya, yang tidak perlu ditekankan sangat. Yang menjadi masalah punca kuasa, punca kebaikan, pintu kebaikan. Apakah petak-petak dan langkah-langkah yang boleh menimbulkan kebaikan. Sebab itu orang yang banyak membaca, yang kerap membaca, yang kerap bertadabur, berfikir, mungkin dia tak membaca tapi dia bertadabur dengan ilmu yang sedikit dia baca tentang ilmu hayawan, tentang ilmu serangga, ilmu botani,
ilmu tanah, ilmu bahan-bahan galian dalam tanah, zat-zat galian dalam tanah, ilmu air, ilmu electricity, ilmu turbine. Itu semua ilmu-ilmu yang dibaca sikit tapi dia boleh fikir macam mana untuk menjadikan pemikiran itu kepada hasil dan produk, sama ada sebagai invention ataupun sebagai penulisan.